Mungkin dengan sedekah yang dia bagi tadi, kawan tu lapar nak buat ibadat pun tak mampu. Dia ambil, dia bagi sedekah kawan tu makan. Lepas pada tu dia semayang pahala sampai kat dia. Mungkin pula dengan 2 keping roti yang dia ambil, tuan-tuan sekalian, dia pula tuan-tuan pergi jumpa dengan kawan dia yang juga lapar sama dengan dia. Dia bagi kawan tu sekeping, dia ambil sekeping. Dengan dia makan, kawan dia tu makan, pahala dia pergi sedekah ke orang tu dapat juga kat dia. Kawan tu yang ambil tu pula pergi semayang pula, pahala semayang orang sana tu dapat dekat dia. Mungkin dengan tenaga dia pergi bekerja pula tu, pergi cari rezeki yang halal pula, bawa balik ke anak isteri dia pula, pahala berganda. Kes hablum minan nas. Waktu tuan-tuan, tu beza dia antara kita buat ibadat seorang dengan kita buat ibadat yang terkait dengan orang lain. Sebab apa yang dilakukan oleh orang lain itu, kita juga akan mendapat manfaatnya. Faham tuan-tuan sekalian masalah Yasir Muhammad? Sebab tu jaga, bukan sakat kita nak jaga hubungan kita dengan Allah seorang-seorang. Jaga hubungan kita dengan manusia yang lain. Ada kawan-kawan kita tak semayang, ajak dia semayang. Ada kawan-kawan kita yang tak buat ibadat, pujuk dia untuk buat ibadat. Ada kawan kita yang tak tahu apa nak buat, bagi tahu kat dia apa dia nak buat. Sebab setiap yang dia buat, pahala sampai kat kita, sikit pun tak berkurang. Man dala ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan, dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Anda faham lah? Yang pertama, bila kita bagi orang makan, tuan-tuan sekalian, kita akan mendapat pengampunan dan ganjaran pahala atas amalan orang tu lakukan disebabkan oleh sedekah kita. Yang kedua, hasil daripada sedekah, tuan-tuan sekalian, apa dia? Seorang itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Bukan setakat tu, di hari kiamat dia akan diberi makan dan minum daripada makanan dan minuman syurga. Waktu di padang mahsyar ni susah makan, tak ada, bangun dalam keadaan lapar, berdiri tuan-tuan sekalian, duduk di hujung-hujung jari. Manusia sempit, ramai, ketat, sendan, ramai manusia. Duduk tenggelam dalam peluh, matahari tegak atas kepala. Kata ulama, masalahnya bila bangun di padang mahsyar, macam mana kita sekarang tak makan, lapar, tak minum, dahaga. Macam nak terpotong tekak disebabkan terlalu dahaga. Macam nak terbakar perut disebabkan terlalu lapar. Padang mahsyar. Berdiri berapa lama? Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita 60 tahun berdiri di tempat yang sama. Maka sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, siapa pun mukmin yang memberi makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberikannya makanan daripada buah-buahan syurga. Tuan-tuan nak makan nanti di padang mahsyar, tuan-tuan bagi orang makan waktu tuan-tuan hidup dekat dunia. Nah, ramai orang susah, tuan-tuan tahu tak? Kita duduk kat Syah Alam ni, kita jarang jumpa orang susah. Walhal ramai orang susah, tuan-tuan. Kita waktu anak kita nak masuk sekolah, itu cucu kita nak masuk sekolah, cukup je tuan-tuan sekalian barang-barang dia kita boleh beli. Ada orang sebelah jiran sebelah, tuan-tuan, guna beg tahun lepas, tuan-tuan. Baju yang dia pakai anak dia pergi sekolah, baju tahun lepas, tuan-tuan. Tuan-tuan kisah tak? Kita tak kisah, tuan-tuan, kita punya hamnya pasal. Sikit pun tak ambil berat. Orang susah ramai, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, cari, bagi orang makan. Bagi orang makan. Takkan berkurang sikit pun harta, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian Nabi SAW sebut, siapa pun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum daripada minuman syurga. Dan sesiapa pun mukmin yang memberi pakaian mukmin yang lain supaya tidak telanjang, nanti di hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian daripada perhiasan syurga. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahawa orang yang gemar memberi makan orang yang lain akan disediakan pintu khusus untuknya di syurga yang tidak ada yang boleh memasukinya selain dirinya dan semisal dengannya. Hadis ini riwayat Imam At-Tabarani. Nah, ada satu pintu khas Allah akan bagi pada siapa ni? Orang yang rajin bagi orang makan. Ni tuan-tuan, ada orang Allah bagi kat dia memang sifat dia memang macam tu. Ada orang tak. Kadang-kadang Allah tak pilih kita ada sifat macam tu. Maka usahalah nak jadi orang macam tu. Jangan kata macam mana, aku lah biasa macam ni dah nak buat macam mana. Ada orang dia sebut macam tu. Dia boleh lah, dia tu macam tu, aku macam ni. Tuan-tuan, tak boleh bagi banyak, bagi sikit.
Tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Pastikan tiap-tiap hari ada orang yang tuan-tuan belanja bagi makan. Buatlah lagu mana pun. Paling tidak anak isteri kita di rumah, bagi dia makan dengan sempurna. Sedekah yang paling afdal ialah sedekah kepada orang di keluarga kita. Faham ni Tuan? Kadang-kadang belanja kawan bukan main ni kita tuan. Balik mai isyak lagi ajak kawan pergi makan tu nasi Arab kat kedai Arab. Belanja sampai berpuluh-puluh ringgit. Balik sampai rumah, isteri kata, apa makan lagi? Makan dah. Baru nak ajak makan. Saya lapar ni, tak ada benda nak masak di rumah. Lapar aja. Kita kat bini dia. Kira sangat. Kan tuan-tuan, salli ala si Muhammad. Boleh tuan? Ingat Nabi SAW sebut apa? Ni, satu riwayat sebut, Imam Tabrani sebut, nanti Allah bagi satu pintu khas untuknya syurga. Orang lain tak boleh masuk, melainkan dia dan orang-orang yang semisal dengan dia. Salli ala si Muhammad. Lagi, apakah kelebihan orang yang suka bagi makan? Yang ketiga tuan-tuan, dia akan memperoleh naungan pada hari perhitungan. Kata dalam riwayat Abu Muslim Al-Asbahani, 3 perkara siapa pun yang ada padanya, 3 perkara ini kelak akan dinaungi oleh Allah di bawah arasy-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. 3 benda ni kalau ada pada seorang, nanti di yaumul qiyamah dia akan dapat naungan arasy Allah. Siapa? Yang pertama, isbaghul wudu' ala makarihi. Dia memperelokkan wuduknya pada waktu susah ataupun pada waktu dinginnya. Waktu susah, waktu sangat sejuk, dia bukan sakat berwuduk, dia perelokkan wuduk dia. Yang kedua, orang yang mendatangi masjid walaupun dalam keadaan yang gelap. Ini ada lampu, tak ada alasan lah tuan-tuan. Lampu jalan, ada lampu kereta, ada lampu motor, ada. Faham tak? Tuan-tuan naik basikal pun ada lampu lah ni. Faham tak? Siapa, maksudnya bukan cerita gelap tu, cerita susah tu. Bagi pilah ada kenderaan hebat ke, basikal ke, motor ke, kereta mewah ke, ada satu benda yang jadi sangat susah. Tahu apa ni? Malas. Tu yang paling susah kali. Tiada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak pergi masjid. Allah, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi. Duk zikir nak pergi tak pergi, nak pergi tu sampai qamat lah. Ni. Walha kereta sebiji depan rumah tuan. Ambil kunci start je pergi. Susah lah Ustaz, susah lagi nak parking pun susah. Tu motor ada. Wai suku. Macam-macam alasan. Motor boleh, basikal ada. Kaki Allah bagi. Kau rasa tak boleh bawa anak, ada ajak anak pergi sekali tolong bawa kereta. Boleh lah tuan-tuan. Tapi tak, memilih untuk tak pergi. Orang yang susah, bersusah, dalam kesusahan, memilih untuk pergi sembahyang di masjid, nanti di yaumul qiyamah dia akan dapat naungan arasy Allah. Yang ketiga, siapa? Orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Dan dengar tak mana ada orang susah tuan-tuan bagi. Lah ni senang je tuan-tuan, senang je. Tuan-tuan, saya nak cadang tuan-tuan buat macam ni. Tuan-tuan mau tak? Setiap bulan tuan-tuan ambil satu peruntukan. Berapa peruntukan yang tuan-tuan rasa tuan-tuan nak tolong orang susah? Saya ingat sampai setiap hari ada saja tuan-tuan sekalian orang duk minta sumbangan. Hampir setiap hari saya ingat. WhatsApp kita nanti masuk orang ni susah, orang ni susah. Tuan-tuan jangan pandang tu satu benda yang menyusahkan kita. Tak ada kerja lain orang duk minta, tak ada kerja lain duk minta. Tuan-tuan, dalam ramai-ramai orang dia minta kat kita. Maksudnya apa? Allah nak bagi jalan baik tu untuk kita, tak bagi ke orang lain. Bagilah walaupun RM10. Kawan kita duduk kat sebelah, dia tak dapat WhatsApp tu. Yang bagi kat kita pasal apa? Bukan dia nak bagi kita. Allah pilih WhatsApp tu untuk main kat kita. Bagi tuan-tuan. Tuan-tuan rasa kalau tuan-tuan tak mau nak tengok berapa jumlah, tuan-tuan bagi orang lain, tolong masukkan, transferkan dekat dia. Isteri kita ke siapa ke tolong jaga akaun kita. Hantar je WhatsApp tu kat dia, tulis kat dia berapa ringgit, RM10 ke, RM50 ke.
Tuan-tuan tak buat transfer sendiri. Dapat tuan-tuan tulis key in, tuan-tuan hantar pergi. Dapat tuan-tuan key in, tuan-tuan duduk kira berapa tuan-tuan bagi. Jangan risau, duit dalam akaun bank tuan-tuan, Allah janji tak akan berkurang harta orang sedekah. Allah janji. Bukan kita saya kurang Ustaz, saya buh RM50, like akaun saya tengok kurang RM50. Tuan-tuan, jangan nilai duit tuan-tuan sekalian, rezeki itu dengan duit semata-mata. Allah bagi sihat, Allah bagi kuat, Allah bagi peluang kita pergi masjid, Allah bagi kita sembahyang jemaah. Faham sekalian? Tu juga rezeki yang sangat besar.